bukan sahaja dia buat MDA, malahan he did more and also produce one MDRT. Dia build MDRT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya memperkenalkan speaker yang akan menemani saya pada malam ini, Ustaz Mat Syahrudin, ataupun lebih mesra dikenali sebagai Ustaz Din. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Musadik. Abang Musadik kita. Okey Ustaz. Ustaz jangan segan-segan dengan saya. Saya yang segan dengan Ustaz. Yalah, saya segan juga ni sebab kena scam dengan Sadik. Aduh, okey Ustaz. Dia macam ni, pada malam ni kita santai je dan kita akan berbual tentang macam mana Ustaz buat lah basically untuk get our agent be activated. Tapi sebelum tu Ustaz, yelah, and kalau dekat utara memang kenal lah Ustaz, tapi kalau yang dekat region lain mungkin belum kenal lagi Ustaz secara mesra ataupun secara dekat lah. So maybe apa kata Ustaz kenalkan dulu diri Ustaz. Okey, terima kasih Abang Sadik Sigaraga. Gurau okey. Berman dalam ni ya, Berman. Okey, lagi untuk leader-leader dan juga ejen-ejen semualah satu Malaysia. Okey, saya rasa saya bukanlah di antara orang yang layak untuk cakap pada malam ni. Okey, tapi disebabkan kena scam tu kan, saya ingatkan malam ni hanya ada beberapa orang dia yang bercakap bersama dengan saya. Okey, tapi rupa-rupanya dia viralkan semua poster-poster saya malam ni ke semua channel-channel. Jadi terpaksalah saya bercakap sedikit. Okey. Okey, terlebih dahulu nama saya Muhammad Syahrudin bin Abu Hassan. Okey, Mat Syahrudin bin Abu Hassan, branch di Seberang Jaya. Okey, Seberang Jaya. Saya dalam bisnes ni lebih kurang 13 tahun. Production untuk tahun lepas pada tahun 2021 tak banyak lah nak banding dengan leader-leader yang kat luar sana. Okey, saya rasa saya masih lagi di antara semua lebih kurang 3.5 juta. Okey, tu tahun lepas. Untuk rekrutmen pada tahun lepas, tahun 2021 tak ramai. Nak banding tadi kita punya speaker Razlan tadi, dia lagi banyak. Okey, saya hanya 34 orang ejen sahaja. Okey. Best achievement dalam bisnes ni. Okey, apa yang best lah? Banyak sangat lah, tak tahu nak cakap. Terlalu banyak. Sadia, terlalu banyak nak cakap. Itu yang saya tumpang Ustaz, minum kopi macam menarik je Ustaz. Itulah, terlalu banyak lah. Okey, yang paling yang the best tu, alhamdulillah, daripada tahun 2015 sampailah tahun 2022 tahun ni. Okey, saya still achieve MDA berturut-turut. Kita bukan paling murah lah untuk Ustaz. Okay. Dia rumah masing-masing kan. Ya, alhamdulillah. Kan, daripada tahun 2015 sampai sekarang. Okey, apa yang best lagi tu? Okey, apa yang best lagi? Dah 2 tahun berturut-turut dan 3 tahun berturut-turut. Okey, saya dapat lahirkan MDRT. Tahun 2019 2 orang, 2020 2 orang, dan insya-Allah tahun ni 5 orang. InsyaAllah tu saya punya target. Kan, 5 orang insyaAllah. Okey. Dan apa yang paling best lagi, sebenarnya sebagai seorang leader, apa yang paling best adalah bila mana dia dapat lihat ejen-ejen dia lebih berjaya daripada dia. Tu yang paling best. Okey, itu je lah yang saya boleh share sedikit lah dengan Abang Sadik kita. Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas jawapan yang pada saya sangat-sangat, orang kata apa, I mean Ustaz, you are trying to be humble, but to be honest Ustaz, your achievement Ustaz, seriously saya sangat-sangat teruja lah dengar, sebab ada juga di antara kawan-kawan kita dekat Central ataupun dekat Southern, dekat East Coast, dekat Northern, even di East Malaysia, mungkin ada di antara mereka yang
satu MBA pun tak lepas lagi. So diorang cuba nak cari resepi, Ustaz. Diorang cuba nak cari resepi untuk follow jejak langkah some other leaders to become MBA at least pada tahun ini kan. So that's why malam ni kita panggil Ustaz untuk at least bagi diorang energy lah, untuk bagi diorang orang kata apa, macam sedikit sebanyak resepi yang diorang boleh guna pakai supaya at least lah Ustaz, diorang tak kena MBA ni Ustaz, at least tahun ni diorang pecah kebuntuan tu Ustaz. So kita mula dengan ejen baru sebab Ustaz banyak buat rekrutmen. So, pasal ejen baru ni, bila diorang rekrut, bila diorang validated, bila diorang ada satu kes tu, kiranya ejen ni sihat lah, dia mesti akan konsisten lah kan. Betul. Macam mana Ustaz guide ejen baru ni bila diorang masuk untuk make sure diorang ni aktif seawal mungkin Ustaz? Macam mana Ustaz guide ejen baru ni? Bila Sadiq tanya soalan yang macam tu, terus terang saya cakap susah. Terus terang saya cakap dulu lah kan. Sekali lagi kalau saya kata mudah, yang lain kat luar tu, leader-leader kat lain tu biasa kata ni tipu ni memang saja nak projek kan. Tapi benda pertama saya cakap memang susah. Tu benda pertama. Tapi sebagai seorang leader, takkanlah kita nak mengalah. Betul tak? Takkan kita nak mengalah. Jadi maksudnya kita dah masuk terjun dalam dunia bisnes ni, kita tak ada pilihan lain kecuali dengan buat. Buat je. Saya pegang pada satu prinsip, buat. Kalau kita nak tengok sebelum macam mana kita aktifkan setiap orang ejen. First, yang paling penting dari mula kita rekrut, dari mula kita ajak dia masuk dalam kita punya agensi, tu yang paling penting. Permulaan dia. Kan. Benda maksudnya macam mana kita nak kontrol ejen-ejen tu masuk dalam kita punya unit, dalam kita punya agensi, itulah proses pertama kita kena selected. Sebab bila dia dah masuk, susah dah kita nak kawal. Tapi kita kawal dia sebelum dia masuk. Jadi macam mana proses dia? Sebelum dapat kod, sebelum kita bagi dia apa-apa training yang lain, kita kena interview dulu. Sama macam dia pergi minta kerja ke tempat lain. Kan? Maksudnya kita tengok, bukan kita pakai kaut dia masuk dalam kita punya unit. Bila kita kaut je tu yang kadang-kadang jadi pukat tunda. Kan? Pukat tunda maksudnya yang banyaknya hampas. Kan? Yang banyak hampas je. Jadi apa yang perlu buat? Interview dulu. Tengok apa yang saya tengoklah, attitude. Yang paling penting dalam bisnes lah attitude. Ramai orang fail, ramai ejen-ejen fail disebabkan attitude je. Sebab tu kalau kita tengok dalam segitiga, attitude, skill, knowledge, yang paling, kalau kita tengok paling tinggi kejayaan seseorang ejen tu adalah attitude dia. Kan? Sebab tu benda first yang saya kontrol atau yang saya tengok dulu adalah attitude. Lepas tu yang kedua adalah dia punya mindset. Macam mana dia datang jumpa kita, pakaian dia macam mana. Lepas tu orang nak buat bisnes ni, kadang-kadang datang interview pakai kemeja kan, lepas tu dengan seluar jean, dari awal pun nampak dah tak open kan. Lepas tu yang ketiga, apa lagi yang kita boleh tengok? Time management. Time management. Maksudnya bila dia datang jumpa kita tu sharp tak sharp. Kadang-kadang janji pukul 2, pukul 4 pun sampai. Kadang-kadang tak sampai-sampai. Dari awal pun kita dah tengok dia punya time management fail. Lepas tu kita pun masih still nak terima dia sebagai ejen. Tu kadang-kadang kita terpaksa ambil masalah dia. Kita terlalu fikir masalah orang lain sampai kita lupa orang yang sepatutnya yang kita kena settlekan. Tu kadang-kadang macam itulah apa yang saya nampak. Kemudian bila kita dah nampak dari situ dia barulah kita set dia punya exam. Tu step-step dia, barulah kita set dia punya exam. Kan tengok waktu kat exam ni paling orang kata mendebarkan. Sebab saya ada ejen yang ambil exam sampai 3 tahun tu tak lulus. Masya Allah. 3 tahun sabar kita sebagai leader duk tunggu bila nak lulus. Tapi pada masa yang sama kita kena cepat-cepat. Sebab tu kita kena ada ramai prospek untuk ejen. Bila ramai, takkanlah kita nak tunggu seorang ni. Maksudnya 3 tahun kita tunggu dia sampai lepas tu tahun-tahun sebelum tu tak ada ejen lah kan. Sebab tu kita kena ada ramai prospek. Jangan berharap pada prospek yang satu-satu tu je. Sama juga macam kita buat sale. Kan kalau dia tak nak, tak apa, next, cari yang lain pula. Betul? Betul. Tu salah satu. Kemudian bila dah nampak semua, barulah kita bagi syarat untuk dapat kod. Syarat biasa yang kita tetap at least 5 kes.
5 kes 5 kes. Okey, bawa 5 kes dulu baru aku bagi kod. Contoh. Tapi terpulang pada agensi masing-masing lah mana yang lagi okey. Ada kalau macam setengah tu kita nampak macam dia okey, kita bagi dia okey. Syarat pertama aku nak bagi kod, kau mesti buat at least 200 projection untuk prospecting list. Buat yang tu dulu. Dia kita project nak 200 project 200 tentu lah. Ya, project 200. Okey, maksudnya kita tengok dulu dia boleh buat tak boleh buat. Ada orang yang boleh, ada orang yang tak boleh. Ada orang yang tak ada orang yang tak boleh ni dia akan bagi alasan macam-macam. Dari awal pun dah bagi alasan. Kan? Biasanya leader ni memang alasan tu kalau dia boleh dibukukan berjilid-jilid. Kalau seorang leader ni macam-macam alasan. Baru ejen tu nak masuk, sampailah dah jadi ejen, sampailah dah jadi senior ejen, ada je alasan dia. Yang kat luar panas ni dengar ni. Tak apa Ustaz, bagi Ustaz, bagi. Tak apa, kita boleh bagi, kita bagi biar dia bangkit malam ni. Okey. Okey, tu je lah. Permulaan macam mana kita nak select agent tu bagi dia aktif. Okey. So make sure kan leaders dekat luar sana bila anda nak recruit tu, anda kena make sure prospek anda pun kena committed and kena ada 100 nama, kena bagi satu kes lah sekurang-kurangnya kan. Kalau susah sangat lah kan. Ada soalan daripada kita punya viewers and nanti kita akan kutip Ustaz nanti dululah Ustaz. So kalau yang lain-lain ni, kalau anda ada soalan untuk Ustaz Din, anda boleh parking dulu dekat dalam Q&A box. So setakat ni baru ada satu, so saya biar dulu, nanti saya ambil. Yang lain-lain, kalau anda soalan-soalan yang mungkin bermain di fikiran anda untuk tanya macam mana Ustaz Din buat, boleh letak dekat dalam kita punya Q&A box. Dan tak semestinya kena leader. Ada Pro Future Ready Leader, PFL member, saya nampak ada Zarif tadi. Lepas tu ada juga kita punya AUM. Siapa-siapalah yang rasa macam perlu bertanya, tanyalah Ustaz, kata Pak Nan. Tanyalah Ustaz. Boleh buat rancangan malam ni Ustaz. Ya. Sebab tu saya pakai yang macam ni. Ni baru balik masjid Jumaat tadi ni, tak balik rumah lagi ni. Ustaz. Saya minta Zakwan belanja Ustaz. Kena belanja makan. Okey Ustaz, bila kita dah tahu pasal kita punya aktiviti kan, nak make sure kawan-kawan kita yang baru join kita committed, ramai juga yang tertanya-tanya kepada Ustaz sebagai seorang sebagai seorang premier MDA, boleh tak kalau Ustaz share pula Ustaz punya weekly basis punya aktiviti sebagai seorang leader sehinggalah menjadi seorang orang kata premier MDA yang kita semua kenal sekarang. Okey. Soalan malam ni memang dahsyat-dahsyat lah. Soalan dia. Kan, saya memang saya tak pandai bercakap. Sebab tu bila setiap kali HQ ataupun TBM minta tolong, saya cuba menolak sebaik yang mungkin. Sebab saya memang tak pandai bercakap. Okey. Saya sejak dari zaman ejen sampailah sekarang, saya pegang pada 3 prinsip. Yang pertama, tiada istilah jauh. Okey, tiada istilah jauh. Sebab tu waktu saya tahun 2012, tahun 2013, walaupun waktu tu saya ejen, saya dah mula buat Blue Ocean dekat Sarawak, Kuching. Okey. Walaupun baru 2 tahun jadi ejen, saya dah buat Blue Ocean dekat Kuching. Okey, pergi tiap-tiap bulan. Okey. Lepas tu yang kedua, saya tiada istilah penat cuti. Tiada istilah penat ataupun cuti. Okey. Dan yang ketiga, tiada istilah letih. Yang tadi bukan penat, maksud tiada istilah cuti dan juga tiada istilah letih. Itu 3 benda. Jauh, letih dan juga cuti. Itu 3 istilah yang saya tanam dalam diri saya. Sebab bisnes ni kita yang kontrol kita punya aktiviti, kita yang kontrol everything, apa benda yang kita nak buat, sebab kita kerja sendiri. Betul tak? Masa time kita bersama family, kita yang kontrol semua everything. Betul. Jadi okey, apa weekly basis apa yang saya buat? Saya kerja, kalau nak kata saya kerja ni, kalau macam bos-bos saya cakap, kalau Syarul Yom selalu cakap, kerja macam lembu lah. Okay. Kan? Kerja memang kerja betul-betul. Waktu kerja betul-betul. Waktu main betul-betul. Waktu makan betul-betul. Tu benda tu lah. Maksudnya waktu kerja jangan main.
Okey, saya kerja memang 7 hari 1 minggu. 7 hari. Kan selalu orang cakap kan 7-11 lah. 7 hari. Kan. Okey, lepas tu memang tu basic apa yang saya buat. Saya bukannya macam setengah orang lain ada formula tu, ada formula ni, tak ada. Saya just fokus basic je dulu. Okey. Basic. Memang tiap-tiap hari saya apa benda yang saya buat, saya jumpa orang. Tiap-tiap hari jumpa orang. Tu je kerja saya. Jumpa orang minum, jumpa orang makan. Tu yang dulu waktu sebelum saya jadi ejen 44 je berat. Sekarang ni dah sampai 70. Dulu tak naik-naik. Siap minum susu weight gain lagi nak pergi naik kan. Bila jadi ejen macam kena pump. Naik. Sebab kita kerja minum. Jumpa orang minum. Itulah kerja kita. Sebab tu saya kata kalau kita tak jumpa orang, tu bukan maksudnya kita tak bekerja. Tu apa je, benda yang basic je saya buat, tak ada lain pun daripada orang lain. Tapi betul, bila kita buat consistent every day, setiap hari, insyaAllah result tu dia akan datang. Tapi masalahnya kita, sebab kita tak buat benda tu jadi konsisten. Kita buat hari ni, lepas tu esok tak buat. Kita rasa macam kita bekerja dah, rasa macam penuh dah aktiviti aku ni, betul tak? Tapi bila cek balik tak kerja pun. Betul. Saya tak tahu lah orang lain tu, saya kata saya. Kan saya tak kata orang lain. Diri saya sendiri saya kata macam tu. Aku ni macam tak kerja je ni. Kan lepas tu bila check balik, okey berapa orang je aku jumpa hari ni. Kan. Bila macam tu baru kita rasa muhasabah diri. Sebenarnya aku tak kerja pun. Kadang-kadang aku kecoh je letak kat Facebook kerja sana kerja sini, nampak macam busy, sebenarnya tak kerja. Kan. Tu je apa yang kita muhasabah diri. Kadang-kadang apa yang buat tu kita tengok sendiri. Okey, kita selalu dah cakap contoh dekat orang lain. Tengok WB kita. Okey, cukup tak cukup? Betul tak? Water behavior. Ataupun saya panggil rukun ejen. Rukun ejen, rukun leader. Sebab bila kita dah keagamaan sikit ni, kita letaklah benda tu ke arah agama. Okey, rukun ejen. Saya kata rukun ejen untuk ejen berapa? Okey, mesti ada 3P. 3P, prospecting, phone call, presentation. 3 benda tu. Kalau untuk leader pun benda yang sama juga saya buat. Prospecting, phone call, presentation. Benda yang sama juga. Apa yang saya buat waktu ini? Ya, betul. Cuma ubah dia punya cara je lah. Okey, bidang rekrutmen dan juga bidang sale. Benda yang sama. Apa yang saya buat waktu ejen dan apa yang saya buat waktu leader sama. Tak ubah pun. Cuma beza dia, dulu saya manage saya sendiri, tapi hari ni saya manage saya punya team. Tu je lah apa yang saya buat. Sedikit sebanyak. Ustaz biasa macam tadi Ustaz cerita sehari jumpa orang, makan minum, jumpa orang. Sehari berapa orang Ustaz mengikut piawaian Ustaz Din punya piawaian? Piawaian okey. Paling basic saya akan buat, biasanya saya buat appointment. Lepas tu kalau buat appointment kat luar, kalau tak panggil untuk yang datang interview kat office, biasanya satu hari antara 3 ke 4 orang, 3 ke 5 orang lah paling kurang. 3 ke 5 orang setiap hari. Kalau tak berhasil dulu pun 3 ke 5 orang juga? Lebih kurang, sama juga. Sama. Sebab kadang-kadang bila kita jumpa seseorang tu, jumpa kadang 1 jam ke 2 jam. Kan kalau lah 5 kali presentation satu hari, tu pun dah kelam kabut dah tu. Nak susun-susun kan. Punya benda-benda apa yang saya buat memang basic je. Sebab kadang-kadang apa ni bagi diri saya sendirilah ni. Kadang-kadang kita ni terlalu nak cari ilmu yang terlalu tinggi, sedangkan yang basic kita tinggal. Kan betul, kita nak cari ilmu yang tinggi-tinggi sangat, rupa-rupanya yang basic ni je yang kita tak buat. Betul tak? Kadang tu bagi saya sendirilah. Okey. Macam orang kata apa, kalau dalam Islam kita cakap okey, sibuk duk nak buat sunat tu sunat ni, sedangkan yang rukun tinggal. Yang wajib tinggal. Kan tu untuk segi saya sendirilah. Kadang kita kalut nak buat yang sunat tu sunat ni, tapi yang wajib ni semua habis, tinggal habis, tunggil langgang habis. Kan tu contohlah apa yang saya boleh beritahu. Okey. Dalam sangat malam ni Ustaz. Tapi betul juga Ustaz. Saya paling terkesan bila Ustaz kata kita sibuk nak cari benda yang paling detail, yang paling deep. Sedangkan rukun tu ada yang tak buat pun. Betul. Tak jumpa appointment pun kan. Kadang-kadang selfie je lebih. Betul. Itu Ustaz. Tajam Ustaz. Ada yang makan hati dalam ni, ada yang makan hati dalam ni. Okey. Sebagai seorang leader Ustaz,
Macam mana Ustaz nak make sure semua ejen-ejen Ustaz aktif, ada energy? Saya pernah datang office Ustaz masa bulan puasa. Saya masih ingat everybody was so positive. Everybody sangat-sangat orang kata apa, bagi fokus kan. Tak ada yang main phone kan. So macam mana Ustaz terapkan nilai-nilai yang baik ni untuk tim Ustaz? Sebagai seorang leader, apa peranan Ustaz? Tadi hilang ni. Okey. Hello, saya hilang lagi. Tadi putus-putus. Soalan. Saya cuba ulang Okey. Masa bulan puasa saya pergi office Ustaz. Okey. Saya masih remember yang ramai your agents semuanya aktif, positif, committed. Hari tu yang datang Sadiq je. Tengok hari tu sebab datang lain tu. Rambut dia ke depan sikit. Saya ingat waktu tu orang Indo mana datang. Kurang. Okey. Pandai Ustaz. Okey. Tak apa Ustaz, nanti ditubuh balik Ustaz, jangan risau. Ya, okey. Okey. Ramai yang committed lah, tak ada yang main phone, tak ada yang lose focus dan sebagainya. Semuanya aktif, semuanya high performing people lah kan. Kalau saya tengok macam mana Ustaz sebagai seorang leader terapkan nilai-nilai ni kat diorang? Apa peranan Ustaz sebagai seorang leader yang mungkin Ustaz boleh share kepada leader-leader lain mahupun AUM ataupun future leader yang tengah dengar ni Ustaz? Macam mana Ustaz terapkan? Okey, soalan yang susah juga saya nak jawab. Macam saya cakap tadi, saya tak pandai bercakap. Okey, macam mana nak jawab soalan ni? Sebenarnya rezeki lah. Rezeki Allah Ta'ala datangkan orang-orang yang bagus dalam saya punya tim. Okey, mungkin rezeki tu datang disebabkan kita banyak tolong orang. Nak kata tolong orang tu tak mungkin lah, sebab saya jarang sangat tolong orang. Okey, mungkin rezeki tu Allah datang mungkin disebabkan kebaikan-kebaikan kita selama ni, sebelum ni, ataupun mungkin juga rezeki tu datang mungkin sebab kita atas doa-doa kawan-kawan dalam mungkin yang malam ni ataupun yang selama ni bersama dengan saya kan. Okey, tu sebab orang kata apa, bila Allah datangkan orang-orang yang bagus dalam kita punya tim tu, tu yang orang nampak kita pun bagus. Okey, tu salah satulah poin yang pertama saya boleh bagi malam ni. Okey, yang selain daripada tu, memang kalau Sadiq tengok, kebanyakannya saya punya ejen, sebab yang pertamanya kita letakkan disiplin. Saya kata kat dia orang, waktu dalam meeting tak boleh main phone. Sebab tolong hormat orang lain. Macam mana bila orang lain bercakap kita pegang phone, macam mana bila kita bercakap orang lain pegang phone, apa perasaan kita? Kan, kita akan dilayan macam mana kita melayan orang, betul tak? Jadi benda tu respect maksudnya kita kena respect lah. Kalau kita nak orang respect kita kena respect orang. Kalau kita nak orang menghargai kita kena menghargai orang. Tu benda basic je. Okey, jadi macam mana kita nak pastikan ejen-ejen ni orang kata apa, aktif? Yang tadilah macam soalan tadi, okey, monitor cases submission. Memang tu je kerja leader. Sebagai leader macam saya lah kan, saya monitor dia orang punya setiap aktiviti dia orang, setiap submission dia orang, setiap mesti berselari dengan kontes yang perlu bagi. Mesti selari. Kalau tengok perlu ni bagi macam-macam, saya pun pening, banyak sangat. Betul tak? Banyak sangat dia bagi, sampai kadang-kadang challenge apa lagi ni. Kadang saya minta dia orang, okey, tiap-tiap pagi dia orang kena bagi tahu challenge apa yang tengah apa berlangsung. Tiap-tiap hari kita remind. Tu pun ada ejen tak faham lagi. Walaupun hari-hari dengar, challenge apa ini? Tak tahu lagi. Kita remind balik. Tiap-tiap hari kita remind. Tu pun masih ada lagi yang tak faham. Maksudnya apa kat situ? Maksudnya ejen-ejen ni kita kena cakap hari-hari benda tu. Walaupun kita, kadang-kadang kita ni sebagai leader, kita suka menyangka yang ejen kita ni tahu semua benda. Tu kesilapan apa yang saya buat. Bukan kesilapan leader lain. Ni kesilapan saya. Saya selalu belajar daripada kesilapan-kesilapan. Dia kata, rupa-rupanya dia orang tak pandai benda-benda ni. Tapi aku menganggap dia orang pandai. Tu selalunya apa yang saya beritahu. Jadi pada waktu tu baru kita tahu, rupanya tak boleh anggap yang dia orang ni pandai semua. Jadi kita kena train dia orang. Kau tahu benda ni, kau tahu benda ni, kau tahu benda ni. Benda-benda tu kita kena cakap. Kan, tu sebagai leader, maksudnya kita kena ada perasaan tu. Maksudnya kita jangan menganggap yang semua ejen faham, yang semua ejen tahu semua benda. Okey.
Ni nampaknya Ustaz bagi takut yang lain terasa pasal pasal Ustaz kata pandai ni bahasa orang utara. Ya bahasa orang utara betul. Kalau saya translate pada bahasa orang KL maksudnya kat sini dia orang tak cak ni bahasa orang Kelantan pula tak cakna. Tak cakna. Dia kita ingat dia orang cakna tapi dia orang tak cakna. Dia orang tak ambil tahu. Bukan tak pandai tu bebal. Pandai tu maksudnya dia orang tak alert. Tu maksudnya harap dan lain tak terasa dah. Tak apa jangan risau Ustaz. Kita sempoi je. Saya ramai yang pekat PM saya jap ni marah-marah ni. Sikit boleh Ustaz. Dah saya ramai yang PM saya pekat marah-marah ni. Okey. Berani depan marah Ustaz. Okey, selain daripada tu saya suka saya tengok tiap-tiap bulan dah dia orang punya ratio group. Sebab ratio group adalah bergantung aktifnya kekerapan seseorang ejen tu. Jadi tiap hari apa yang saya buat saya tengok pastikan setiap orang ejen mesti submit case. Tiap hari tengok dia orang, call dia orang, kau tanya dia orang apa masalah dia orang, kenapa dah berapa lama, dah berapa hari dah kenapa tak ada kes langsung masuk. Kita tanya dia orang lah, tanya apalah. Dari situ kita cuba tengok cuba selesaikan apa masalah yang dia orang hadapi. Kadang-kadang kita buat macam satu kelas untuk cek dia orang punya masalah lah. Kan kadang-kadang dia orang tak nak bagi tahu. Tak nak bagi tahu tapi dia orang sembang sesama mereka. Jadi kita kena rapatlah dengan yang sembang-sembang di antara mereka ni. Okey, apa masalah dia kita kena tahu yang tu. Tu peranan seorang leader kan. Kena memahami, kena turut padang. Ya betul. Be present lah. Ya. Okey Ustaz. Ada lagi dua soalan lagi sebenarnya tapi ada banyak juga yang bertanya kat kita. Saya boleh kutip lah satu-satunya. Tadi Ustaz cerita pasal prospecting, salah satu daripada rukun macam mana cara Ustaz source prospect agent? Ustaz tengok dekat Facebook. Source macam mana? Kalau untuk prospek ni kebanyakannya saya dapat banyak dari kebanyakan banyak dari Facebook. Dan lain daripada tu banyak kontak daripada kawan-kawan bagilah. Kan kawan bagi kau tolong call dia ni, contoh macam tu lah kan. Kau tolong call, jadi kita call set appointment, minta ada berjalur selalu daripada referral kan. Yang dari Facebook pun ramai juga yang saya dapat. Selain daripada tu kadang-kadang sambil-sambil saya pergi mana-mana, macam contoh selalu pergi jalan-jalan mana-mana, nampak orang yang okey, kita try approach dia. Ada buat DA juga ada juga buat. Itu je lah apa yang saya buat. Benda basic lah saya cakap. Kebanyakan apa yang saya buat semua benda basic lah. Tak ada lain daripada orang lain pun. Kan saya rasa kat luar sana lagi dahsyat, lagi hebat dia orang punya action tu, tapi saya hanya buat biasa-biasa je. Kan yang penting konsisten Ustaz. Betul. Itu yang rahsia dia sebenarnya. Itu rahsia dia, konsisten. Ada yang tanya kat Cebol ni, kita Ustaz salah satu cara Ustaz approach orang ke Ustaz? Kalau orang tanya macam tu bagi saya ya. Bagi saya iyalah. Kan ramai ejen yang saya dapat tapi tak ramai jugalah kan. Ada yang saya dapat kebanyakan memang daripada saya punya pukulan kereta tu lah. Kan attraction, kita panggil attraction. Attraction ni macam-macam kita boleh buat. Attraction bukan setakat kereta. Ada orang attraction rumah, ada orang attraction cara dia pakaian, ada orang attraction cara lifestyle dia, macam-macam. Kan? Tapi tu pula macam mana dia pakai, macam mana dia guna. Ada orang dia beli kereta tapi kenapa saya buat tak jadi ya? Kan tu macam Mak Sadiq cakap tadi, konsisten. Berapa kali kita buat untuk benda tu bagi jadi. Kan. Okey Ustaz. Kalau berbalik pada cerita rekrutmen tu, ada ambil part time agent ke Ustaz? Part time agent? Macam mana tu? Tu betul-betul tanya ke macam mana Ustaz? Part time. Saya tak kenal lah yang part time agent ni, cewa. Aduh, tertusuk yang kat luar tu, kesian dia. Saya ada ambil.
Part time agent pun ada. Tapi majoriti banyak full time lah Ustaz. Saya kalau nak ikut half lah. Ada half yang full time dan half part time. Kan? Okey. Baik Ustaz. Kalau budak-budak yang Ustaz nak rekrut tu, adakah Ustaz pentingkan pengalaman kerja? Tadi Ustaz cakap attitude, tapi bagaimana pula dengan diorang punya kualiti dari sudut pengalaman kerja ataupun diorang ni punya background? Budak lepas SPM macam mana Ustaz? Okey ke Ustaz? Ada juga saya punya AUM dekat Ipoh, dia ada rekrut seorang budak umur 18 tahun. Okey, insya-Allah boleh buat. Ada juga menjadi kan. Okey. Maksudnya umur, kalau kita cakap umur muda tak pandai buat, tak juga, tengok juga macam mana kita train dia lah kan. Kita train dia. Contoh macam tengok ada satu chat ni, dia cakap apa, dia cakap saya lalu depan rumah, saya lalu tiap-tiap hari depan rumah ustaz, lalas terjah jumpa terus nak join. Nampak? Lalu depan rumah ya. Kan saya ingatkan tu kawan anak saya pun biar dia bersembang. Lepas tu saya kata, nak cakap dengan siapa? Saya nak cakap dengan ustaz lah. Dia cakap datang rumah tu, alhamdulillah dah jadi ejen. Oh tu ejen ustaz tu Nazri ni. Ya tu Nazri tu. Kan? Okey, menarik kan? Sebenarnya dia datang daripada banyak source kan. Bukan sekadar source tertentu je. Tapi kita ni kita kena apa? Kena kreatif. Macam mana kita nak attract orang luar sana untuk tarik dengan kita. Kan selalu macam itulah orang kata apa, first impression orang nak tengok kita macam mana kan. Lepas tu attraction orang kat kita sendiri lah. Okey. Ya. Ustaz, okey. Kita kembali pada skrip soalan yang telah pun tersedia ni Ustaz. Kita dah bercerita tentang nak comeback ni Ustaz. Sebab dah bulan 8. Dah bulan 8 Ustaz. Tengok tadi Farah tunjuk merah je. Ustaz tak apalah, Ustaz on Northern, Ustaz yang memukul warna green kan. Tapi kat region lain ni kebanyakannya merah kan. Cuma ada ejen yang mungkin ada masalah. Mungkin ada ejen dekat region-region lain ni mungkin diorang ada down ke, diorang rasa macam yelah set appointment je cancel kan, tak dapat nak dapatkan balik dia punya momentum tu. Macam mana kita nak cari motivation tu Ustaz, nak comeback ni? Kalau saya bagi ayat ni takut lagi ada ramai yang left ni. Okey, dia simple je. Bagi saya cukup simple benda tu. Macam mana kita nak cari semangat. Sebab setiap orang dah ada semangat masing-masing dah. Setiap orang ada semangat sendiri. Kenapa kita nak cari semangat kat luar? Kan? Setiap orang. Benda yang pertama nak cari semangat tu macam mana? Okey. Tengok tapak tangan. Ni tangan. Cuba raba poket. Raba poket kita. Ada tebal ke nipis? Tebal ke nipis? Kan? Ataupun buka dompet, wallet, cuba tengok tebal ke nipis. Ataupun yang ketiga, cuba tengok akaun bank kita. Banyak ke duit? Banyak sangat lah ke duit kita. Dan kalau benda tu pun tak boleh lagi motivate kita untuk bekerja keras, untuk sara anak bini, teruk sangat lah kita ni. Kan? Betul tak? Benda tu je, benda paling basic. Kalau kita cakap, apa ni mata duitan sangat ni? Zaman hari ni nak buat apa semua pakai duit. Kalau orang tu cakap mata duitan, boleh ke kita pergi nak tolong orang dengan senyum? Senyum je, kan? Orang, cik sedekah cik, kita senyum je, mau penampau. Kan? Betul, benda reality. Kan? Kita nak tolong orang, tengok rumah orang terbakar, kita nak hulur duit, kita senyum je. Betul tak? Tak bagi duit. Sebab tu benda yang paling kadang kita cakap mata duitan, bukan mata duitan. Zaman hari ni semua benda perlukan duit. Kalau benda tu pun kita tak boleh motivate untuk bangkit, untuk buat, kan, buat, kita masih lagi duduk selesa, dah duit pun tak ada, anak nak makan, kalau dengan hari ni semua benda kos tinggi, tu pun kita masih lagi tak fikir untuk dapat lebih untuk anak family, untuk family kita. Maksudnya kita memang teruk. Betul tak? Betul. Tu benda basic tu, kata benda basic je. Tengok balik kita, diri kita ni, aku ni dah kaya sangat ke sampai dah tak mau kerja? Kan aku ni kenapa dah apa benda yang teruk sangat sampai orang kata apa, syaitan apa yang duduk tarik aku ni sampai aku tak boleh buat ni. Kan. Tu ayat makan dalam tu sampai syaitan kali tu. Syaitan pun tak pernah give up untuk daripada zaman dulu sampai sekarang. Syaitan tak pernah pun nak give up
Tapi kita ni baru beberapa hari buat sale dah give up. Betul tak? Betul. Itu salah satu ayat lah. Kan apa yang saya pegang. Kan bila dengar tu mak sakit. Tapi tu saya pun terkesima kat Ustaz. Apa yang saya pegang. Okey, satu lagi ayat dia. Ni yang saya ambil daripada Rizal Naidu. Saya pegang dia dulu sampai hari ni. Kita kena upah orang untuk hina kita. Semoga dengan kata-kata hina tu kita boleh bangkit buktikan yang kita ni boleh buat, yang kita boleh berjaya. Maksudnya hari ni kalau siapa yang tak ada semangat tu, okey, tolong upah leader-leader kita tu. Okey, leader, bos saya bagi bos 100, hari ni bos kena cakap kat saya macam-macam bagi saya boleh bangkit. Okey, boleh tak? Ramai tak boleh, ramai yang koyak. Bila kena kata sikit koyak, bila cakap sikit koyak. Tak ada leader yang tak nak, tak ada leader yang tak mau lihat anak-anak dia berjaya. Leader ni adalah seorang, dia ibarat macam ayah lah. Serius cakap, macam saya sendiri, bila saya tengok agent, saya nampak anak. Bukan nak cakap saya dah tua lah. Kan, betul, kita nampak dia orang ni macam anak. Sebab bila dia orang masuk, ada tanggungjawab saya untuk pastikan dia orang berjaya. Tu apa yang saya dapat rasa tau. Memang ikhlas di hati, memang nak tolong dia orang. Sebab tu bila dia orang berjaya, benda yang pertama yang saya dapat lihat adalah saya nampak seronoknya dapat bantu dia orang mantapkan ekonomi dia orang boleh tolong family dia orang boleh tolong mak ayah dia orang, boleh hantar mak ayah dia orang pergi haji, pergi umrah. Benda tu yang paling semangat untuk diri saya. Bila saya tengok benda-benda macam tu, takkanlah kita semua tak mau benda tu. Betul tak? Apa yang betul loh, bila tengok macam tu memang Allahu Akbar, memang kata apa, itulah benda yang paling seronok sebagai seorang leader. Nak tengok seorang-seorang anak buah dia yang orang kata apa, walaupun sebagai seorang leader ni kita tak kenal pun ejen mana yang datang. Kadang-kadang contoh, kadang-kadang ada yang seorang ejen ni saya jumpa dia dekat Petronas ya. Petronas. Kan hari ni kita bawa dia dalam tim, kan kita didik dia. Hari ni dia boleh bantu mak ayah dia boleh bantu belikan kereta, belikan rumah. Rasa macam mana kita punya perasaan sebagai leader? Terharu kan? Tak tahu nak cakap terharu tau. Tu apa yang best yang kita boleh bagi pada orang lain. Sebab tu kata bergunanya kita ni bila mana kita berguna pada orang lain. Itulah apa yang saya pegang. Tu yang saya kata, semangat motivate diri itu sebenarnya ada dalam diri. Cuma kadang-kadang suntikan semangat daripada orang lain tu je untuk buat kita bangkit. Macam malam ni saya harap mana yang dengar, jom kita come back buat betul-betul. Kan tak ada orang lain nak tolong kita bila kita jatuh. Tak ada orang lain. Betul tak? Kan kalau kita tak tolong diri sendiri, siapa lagi nak tolong? Bisnes ni bisnes kita sendiri, bukan orang lain. Betul. Kalau kita tak tolong, kita nak harapkan siapa? Tak nak minta Sadiq dah buat macam-macam dah. Kan nak company dah buat macam-macam dah, betul tak? Jadi kalau kita tak boleh nak bangkit juga, maksudnya kita tu susah jawab. Kita bahas tadi. Ya. Tuan-tuan dan perempuan yang berada di rumah, guna mentaliti ni kan. Check balik anda punya muhasabah diri balik. I think Ustaz memang kena selalu muhasabah lah rasanya Ustaz. Kena selalu tengok pada diri kita mana yang kita nak kena improve semua kan Ustaz kan. Ya Allah. Betul. Bila ejen macam-macam Kak Wah cakap, bila ejen tu gagal, leader akan dipersalahkan. Betul. Betul. Macam saya sendiri, saya akan cakap benda yang sama. Saya cakap dengan dia orang, kalau hampa gagal, orang tak akan nampak hampa gagal, tapi orang akan nampak leader dia tak buat kerja. Betul. Leader akan dipersalahkan. Saya sendiri, saya akan cakap benda yang sama. Aku yang salah sebab aku tak bagi hang sebaik yang mungkin. Aku tak fokus hang sebaik yang mungkin. Betul. Kita salahkan diri sendiri itu sebagai leader. Saya cakap itu orang. Saya pun salahkan. Contoh bila mana ejen saya masuk, saya tak boleh bagi yang terbaik untuk dia orang, saya akan rasa bersalah. Sebab dia orang datang ni dengan harapan untuk berjaya, untuk mengubah family hidup masing-masing. Betul tak? Jadi kalau saya tak boleh bagi yang terbaik untuk dia orang, saya rasa macam saya gagal. Walaupun pada pandangan orang lain kita lahirkan ramai. Bukan ramai MDRT, ramai ni, betul tak? Tapi mesti ada orang-orang yang gagal. Tapi mungkin bagi saya mungkin bukan rezeki dia kat sini. Itulah ayat nak pujuk hati. Ustaz, apa yang saya terkesan juga Ustaz cakap tadi adalah kita rasa berguna apabila kita berguna untuk orang lain kan. I think ramai ejen juga yang diorang okey. Dia doing okey, alhamdulillah kan. Kalau dia orang rubber pocket terus tebal lah kot Ustaz kan pada orang lah.
Betul. Tapi daripada situ diorang timbul rasa comfort zone tu. Tapi bila Ustaz cakap pasal apa ni, kita nak berguna pada orang lain tu, kita sebenarnya kena cari orang kata apa, asbab baru untuk tambah baik lagi kita punya income kan. Betul. Dengan kita punya asset kita, supaya kita boleh bantu orang lain. Kalau kita rasa cukup, kita kena fikir okay, nak kena bantu orang lain pula kan, supaya kita rasa berguna kat orang kan. At least kita dapat sesuatu kebaikan lah kat situ Ustaz. Kalau saya boleh tambah sikit lah Ustaz. Betul. Okey. Betul. Macam saya pegang pada satu prinsip, kalau kita nak rezeki kita datang lebih, kita kena keluar lebih. Betul tak? Betul konsep sedekah. Betul. Kalau kita nak lebih, kita kena keluar lebih. Barulah Allah akan bagi lebih. Tapi kalau kita payah nak keluar, dia akan bagi pun cukup-cukup. Kita dengan family lah. Sebab dia tahu kita tak berguna pun untuk orang sekeliling, kita hanya berguna untuk kita punya family. Sebab tu bila kita nak lebih, benda yang utama belajar diri untuk membantu orang lain. Saya tak cakap saya bagus tau, saya pun perbaiki diri saya sendiri. Okey. Saya orang cakap macam dia bagus sangat. Contoh. Kan, okey. Okey Ustaz, sebelum kita pergi pada soalan terakhir, saya nak ambil juga soalan orang kata apa yang saya rasa orang kata apa boleh praktikal lah Ustaz soalan ni. Saya hadapi masalah bila dah set appointment banyak kali cancel last minute. Macam mana kita nak handle benda ni? Bila buat appointment selalu cancel. Bila buat appointment selalu cancel. Kan? Saya rasa benda yang basic kita belajar dulu. Kalau banyak sangat cancel appointment, kita kena next step. Maksudnya fight to presentation. Betul? Okey. Fight to presentation. Maksud kita tak boleh tunggu. Dalam bisnes kita tak boleh tunggu orang. Kita yang kena pergi jumpa orang. Kan? Dulu saya belajar sama juga. Waktu zaman ejen saya buat benda yang sama. Kalau appointment semua je batal, fail, kita jangan duduk kat kedai kopi sembang sampai petang. Kan? Ataupun cari kawan, aku tengah frah ni, semua appointment aku semua sangkut ni, jom kita minum dulu, minum sampai tengah hari. Lepas tu tengah hari balik ambil anak. Lepas tu petang masuk balik office. Kalau dia masuk office, kalau setengah tu balik tidur memang tidur terus lah. Betul. Itu selalu kadang-kadang kita punya aktiviti kita yang tak betul. Kan selalunya macam tu lah. Okey, dia appointment. Okay, contoh. Saya rasa semua orang lalui benda macam ni. Kan benda di reject. Kita duduk dalam business rejection. Memang kita akan di reject. Kalau siapa yang tak kena reject, maksudnya dia bukan ejen insurans lah tu. Dia bukan ejen takaful. Okey, siapa yang dalam ni yang tak pernah kena reject, maksudnya kita bukan ejen takaful. Sebab dalam bisnes insurans, dalam bisnes takaful, confirm akan di-reject. Kalau kita jumpa customer, kalau permulaan kita jumpa, dia tak tolak, maksudnya orang yang kita jumpa tu problem. Kan? Sebab dalam bisnes mesti dia reject dulu. Jadi macam mana kita nak tarik dia untuk dia ambil yang tu yang apa step-step lain. Betul tak? Baik. Kan? Okey. Okey Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas orang kata apa? Jawapan yang saya rasa radikal lah, fight to presentation. Kena cari balik lah. Kena cari balik kan. Orang kata apa? Dia kadang-kadang bila down ni dia cari alasan nak balik naik pingpong ke office je Ustaz. Betul. Kan kadang-kadang saya bukan nak cerita lah Ustaz, saya tak nak lah beritahu office mana Ustaz, tapi dulu saya pernah lah ada satu branch ni. Saya naik lah office tu kejap pada pukul apa, pukul 4 baru, belum pukul 5 pun lagi. Kalau pukul 5 saya dah balik lah. Tapi pukul 4 baru saya naik lah, aku tengok nak main pingpong office ni. Tapi tu still bagus juga tu, sebab dia masih stay kat office. Ada setengah tu dia lari balik tidur di rumah terus. Balik rumah terus tidur kat rumah lagi, tak dapat apa. At least kalau dia duduk bercampur dalam dia punya team, dan at least mindset dia masih boleh stay, orang kata apa, boleh okey lagi. Kalau dia balik rumah tidur langsung tak boleh apa. Tapi ejen-ejen yang dengar ni, kau jangan ambil jawapan Ustaz yang bagus lah main pingpong kat office tu bagus. Jangan main duk pakai main pingpong pula. Dia selective listening. Dah tadi kita bantal, ni kita tarik balik. Okey Ustaz, elok kan. Okey Ustaz. Okey, masa pun mencuburi kita. Apa kata kalau kita pergi pada soalan yang terakhir kita pada malam Ustaz? Okey, boleh. Apa nasihat Ustaz Din kepada semua kawan-kawan yang leaders
future leaders MDRT, AUM dan semualah yang ada kat dalam ni, apa nasihat yang Ustaz nak bagi kat mereka semua ni supaya diorang boleh come back untuk bulan Ogos sampailah final sprint nanti. Okey. Nasihat lah. Nak bagi nasihat tu. Saya pun rasa saya pun tak bagus sangat untuk bagi nasihat orang. Tapi sama-samalah kita perbaiki kan. Ayat yang pedas juga saya pakai. Kan? Saya ambil daripada trainer. Dia kata orang gila je. Bunyi dahsyat tu. Orang gila je kerja 12 bulan tapi tak ada hasil. Betul tak? Betul. Ayat tu tajam. Orang gila je kerja 12 bulan tapi tak ada hasil. Saya sendiri bila dengar ayat tu, bagi dikoyak-koyak saya punya jantung. Kalau saya dengar ayat tu pun saya rasa macam malam ni juga saya nak pergi buat sale. Dengar macam nak pergi rekrut malam ni juga kan. Memang deep ayat tu. Betul. Okey. Jadi berbalik daripada benda tu, saya cakap setiap orang, semua orang dah letak target. Pada awalnya kita buat, semua orang letak vision, letak target. Persoalan dia, apa guna kita letak target di awal tahun kalau kita tak mau capai? Soalan kat situ kan. Sebab tu saya tanya balik. Kalau nak bagi nasihat, kita tanya balik kan. Apa guna kita letak target kalau kita tak mau capai? Adakah sebab kita nak bagi janji palsu tu ataupun kita sekadar nak bagi janji palsu je, sekadar nak memenuhi kita punya dream board APW. Dream board. Okey, aku nak ni tapi kita tak mencapai pun. Saya selalu letak, kalau target ni ibarat macam contoh, ni kita punya planning. Okey, orang yang tak ada planning ni, contoh bila dia naik kereta, dia masuk dalam kereta, lepas tu dia tak ada arah tuju. Dia pusing. Bila tak ada arah tuju, kita nak pergi ke mana? Sebab tu lain orang yang bekerja ada target. Maksudnya ada arah tuju. Orang yang ada arah tuju, bila dia masuk ke kereta, dia tahu dah nak pergi destinasi dia kat mana. Betul? Dia masuk gear, terus pergi ke arah, maksudnya hala tuju dia ke mana. Contoh nak pergi KL, dia terus pergi KL. Tu beza orang yang bekerja ada target dan tak ada target. Jadi saya tahu semua orang ada target. Bila dia ada target, dia tahu target yang macam mana dia nak pergi, dia nak achieve. Sebab dari awal dia dah buat. Betul tak? Jadi saya tahu. Dan target ni juga contoh, setiap orang ada target macam mana dia nak income RM10,000, RM20,000, RM30,000 sebulan. Dia nak target untuk Star Club, nak target untuk MDRT, COT, TOT. Kan? Target itulah yang sebenarnya satu achievement buat diri kita. Selalu saya cakap dengan saya punya agent, time agent ni tak lama tau. 3, 4 tahun, 4, 5 tahun, 7, 8 tahun, sekejap je. Sekejap je. Dan bila kita dah naik leader, sebagai kita pengalaman kita sebagai agent tu dah habis. Bila kita sampai leader. Jadi waktu agent ni adalah time yang the best untuk kita buat betul-betul. Kan, dan satu lagi saya selalu cakap, create kita punya history kita. Kan, create kita punya history, maksudnya setiap tahun berlalu tu ada je achievement yang kita dapat. Sebab dengan achievement ni lah yang kita akan tunjukkan dekat anak didik kita suatu hari. Okey. Tu di antara apa yang saya buat lah. Okey. Saya rasa macam orang kata apa, kita ni betul lah tu, ada alat tuju juga tu Ustaz. Tapi dalam masa yang sama duk singgah pergi minum, pusing sana pusing sini, itu yang lambat sampai. Tahu-tahu minyak habis Ustaz. Tahu minyak habis. Pusing. Tanya balik pada diri, why you start? Kenapa kita start bisnes ni? Betul tak? Tu selalu saya tanya lah. Bila saya down, bila saya give up, saya tanya, kenapa aku bermula? Kenapa aku start join bisnes ni? Kan? Bila saya give up, saya tanya pada diri saya sendiri, kan, Allah dah bawa aku daripada kerja dulu yang dah bagus, tapi aku masuk dalam kerja yang lagi bagus, tapi tiba-tiba aku boleh give up lagi. Allah dah bagi dah. Inilah di antara doa-doa kita sebelum ni. Betul tak? Kita dah bagi Allah, tunjukkanlah aku satu kerja yang bagus untuk aku berkhidmat untuk family aku dan untuk orang lain. Dan Allah dah bagi dah. Betul, dalam bisnes kita boleh tolong dan boleh bantu orang lain. Income unlimited kita boleh buat. Betul tak? Unlimited kita boleh buat. Kalau kita tengok leader-leader kat luar sana ada yang income 1 juta sebulan. Kan? Mana nak cari? Betul tak?
Semalam waktu sembang dengan Haji Lau, apa dia cakap satu benda. Dia cakap dia dah jumpa kawan-kawan dia yang universiti dulu. Dia kata kerja dia ni tak ada siapa pun boleh tandingi lagi setakat ni. Sampai tahap macam tu, walaupun dia orang tu dah pengarah dengan macam-macam dah, tak ada siapa boleh beat dia punya income. Nampak itu? Dari situ kita dah nampak memang the best business dah yang kita duduk hari ni. The best business, the best company. Betul tak? Okey, tu di antara ayat nak pujuk diri kita untuk buat balik, untuk comeback balik, buat betul-betul. Okey. Contoh satu lagi, kita dah nampak, contohlah ni untuk orang yang mendaki bukit, kita dah nampak puncak tu. Kita dah nampak dah puncak. Kan? Tapi kita dah tak mau naik dah. Betul tak? Kita dah give up di bawah. Kita dah nampak tu seronok yang naik puncak tu kan. Ya Allah. Kita dah give up dari bawah. Apa benda? Mau tak mau dalam keadaan merangkak sekalipun, bangkit, jalan juga walaupun dalam keadaan kita merangkak. Sebab arah tuju tu duduk tunggu kita je. Kejayaan tu tunggu kita je untuk buat. Betul? Betul, Ustaz. Okey. Masya Allah, Ustaz. Okay. Terima kasih banyak-banyak, Ustaz. Saya rasa tonight is one of the orang kata apa, pembuka mata lah untuk kawan-kawan kita, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak, Ustaz. Dan saya harap yang lain pun bolehlah tujukan terima kasih anda kepada Ustaz Mas Syarudin kerana sudi untuk meluangkan masa beliau tak balik lagi ke rumah tu. Walaupun lepas main Jumaat sampai kelar ni pun tak balik lagi. Saya ingat lagi belakang tu macam glass door office, Ustaz. Ya. Memang betul kat office. Terima kasih banyak-banyak, Ustaz, sebab yelah kan sanggup together with us walaupun kena scam. Yang tu tak belah tu. Saya akan minta ni belanja makan. Tak ada, saya tak adalah scam sebenarnya. Saya cuma cakap sembang santai je, Ustaz. Sembang santai lah ni. Memang santai betul. 620 orang tadi tengok. Okay, terima kasih lah semua. Okay. Tapi boleh, Ustaz, ilmu yang bermanfaat malam ni saya harap dapat memberikan 1001 kebaikan dan also inspiration juga untuk Ustaz dan juga the whole team dekat Seberang Jaya. Saya doakan kejayaan Ustaz dan achieve 5 MBRT untuk tahun ni, Ustaz, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, terima kasih, Ustaz, atas perkongsian, Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama, Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, masa telah pun menunjukkan jam 9.56 malam. Tomorrow is a new day, tomorrow is a new week. Tidak ada cuti, tidak ada letih, tidak ada satu lagi apa, Ustaz? Tidak ada cuti, tidak ada jauh. Tidak ada jauh. So use your weekend wisely. Jangan cari distraction. Jangan berikan alasan lagi. Kalau anda lihat anda punya TPC dekat race baru saja 50,000 sedangkan anda merupakan Star Club qualifier, anda perlu risau. Anda perlu keluar esok dan cari prospek anda. Kalau anda seorang MDRT tapi dalam race baru tunjuk 100 FYP, better berjaga-jaga. Kalau anda seorang ejen yang target nak start club tapi baru sahaja lepas 90,000, anda kena risau. Esok masanya untuk anda keluar. Kalau anda ejen year 2, anda lihat anda punya account tidak seperti yang dicanang-canang, itu artinya anda belum lagi buat yang sepatutnya anda buat. Kena keluar, use your weekend wisely. Anda ejen tahun pertama, tak validate lagi, tak ada satu kes pun lagi, anda kena risau. Anda kena keluar, cari your first case. So tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, terima kasih banyak-banyak. Gunakan weekend anda sebaik mungkin. Saya ucapkan tahniah kerana setia dengan kami hingga ke penghujung rancangan. All the best and let's come back together for 2022. Assalamualaikum, jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.